Kita sambung muka surat 6, muka surat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa la tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair wa tarjala mardatih wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma arzuqna fahman nabi wa hifzal mursalin muqarrabin. Allahumma arzuqna mutaba'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran batinan bi rahmatika rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah rahimin. Allahumma hdina li asma'il akhlaq la anta wasrif anna sayyi'ala sifana sayyida anta wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Berkata Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Keistimewaan Umat Muhammad, semoga kita mendapat manfaat daripada ilmu beliau di dunia di akhirat radhiyallahu anhu. Muka surat 12 yang ke-6, kelebihan muazzin. Muazzin merupakan golongan yang paling dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bersesuaian dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, "Lau aqsamtu la barartu. Inna ahabba ibadallah ilallah la ru'atu syams wal qamar." Yani al-mu'adzinin. Wa innahum la yu'rafuna yaumal qiyamah bi tuli a'naqihim. Jika aku bersumpah sesuatu, nescaya akan aku tunaikan. Sungguhnya seorang hamba yang sangat dikasihi Allah ialah orang sentiasa memerhatikan pergerakan matahari dan bulan. Jadi para muazzin yang melakukan azan bila masuk waktunya. Dan dengan sebab itu mereka dikenali di hari kiamat kerana leher-leher mereka itu panjang sebagai tanda mereka itu para muazzin. Jelas. Jadi di sini Rasulullah nak menunjukkan tentang besarnya sesuatu perkara itu. Maka baginda menggunakan lafaz sumpah, seperti Allah bersumpah dalam Quran, wattini wazzaitun, demi buah tin dan zaitun. Nak menceritakan tentang besarnya kelebihan ada pada buah tin dan buah zaitun. Jadi perkara yang sama digunakan oleh Allah Subhanahu, oleh Rasulullah SAW dalam ayat ini, mengatakan bahawa yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang azan. Jadi dulu yang tahu masuknya waktu ini adalah ilmu itu ada kebanyakan pada muazzin. Ilmu tenggelamnya matahari, terbitnya fajar, terbitnya matahari. Tapi sekarang ni ilmu tu dah hilang. Ada tapi tak ramai yang mengetahui tentang ilmu tersebut. Kita diberikan ilmu yang lain dari Allah. Kita boleh teropong, boleh mengira melalui pergerakannya. Jadi sebab itulah kita dah boleh tahu dalam masa setahun masuknya waktu.
Dan di sini ada tanda bahawa nanti di hari perhitungan kelak, para muazzin itu akan diketahui melalui panjangnya leher mereka itu. Wallahualam, bagaimana keadaan ni kita tak tahulah. Jadi kita sebut sebelum ini kan, kerana orang yang azan ini ditunggu-tunggu, orang yang solat menunggu, orang yang buka puasa menunggu, orang yang cintakan kepada solat awal waktu menunggu. Jadi mereka itu dikasihi oleh makhluknya Allah dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara kelebihan yang lain ialah Allah menggunakan keampunan dan rahmat dengan sekadar jauh jangkauan suara azan tersebut. Sebuah hadis daripada Sayyidina Ibn Umar, yughfaru lil muazzin muntaha adzanih wa yastaghfir lahu kullu ratbin wa yabisin sami'ahu. Diampunkan dosa para muazzin pada penghujung azannya. Segala yang mendengar termasuk yang basah dan kering akan minta keampunan kepada Allah untuk para muazzin itu. Ini kelebihan khususlah, diampunkan keampunan oleh orang yang mendengar. Jadi sekarang ni dah ada pembesar suara, dia lagi luaslah keampunan tersebut. Allah, ini kelebihan pengkhususan. Yang ketujuh, Allah menulis bagi muazzin yang melakukan azan selama 7 tahun akan mendapat kebebasan daripada nerakanya Allah. Hadisnya, man azzana sab'a sinin muhtasiban, siapa yang melakukan azan selama 7 tahun dengan penuh ikhlas kerana Allah Ta'ala, ditulis bebas daripada nerakanya Allah. 7 tahun. Yang ke-8 pun sama juga, Allah juga menjanjikan balasan syurga bagi siapa yang melakukan azan selama 12 tahun. Jadi 7 tahun itu jaminan dibebaskan daripada nerakanya Allah. Kalau dia azan 12 tahun dijamin syurga, berdasarkan daripada hadisnya Nabi, man azana sanatai asyrata sanah wajabat. Rasulullah menggunakan kataan wajib. Siapa yang melakukan azan selama 12 tahun, diwajibkan baginya balasan syurga. Jadi itu yang para ulama sebut, apapun kebaikan yang dilakukan, maka pastinya kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kebaikan di akhirat. Di dunia tadi dah disebut. Sebelum itu dilimpahkan rahmat, dicintai oleh Allah. Jadi orang yang azan dicintai oleh Allah, kata para ulama, orang yang akan masuk syurga adalah orang yang diridai oleh Allah. Orang yang diridai oleh Allah adalah orang yang dicintai oleh Allah. Jadi azan ini syiar. Nas. Setiap kali azannya dibalas 60 kebaikan dan setiap iqamahnya dibalas dengan 30 kebaikan. Hadis yang ke-9, nombor 9. Para muazzin merupakan sebaik-baik hamba Allah. Hal ini berdasarkan hadis, inna khiyara ibadillah allazina yura'una syams wal qamar wan nujuma li zikrillah. Sebaik-baik seorang hamba itu ialah mereka yang sentiasa mengikuti pergerakan matahari, bulan dan bintang. Maksudnya dia sentiasa tengok. Kan hadis sebelum ni dah sebut, seorang muazzin itu adalah penerima amanah. Allah suruh solat, jadi tak ramai orang yang tahu waktu masuknya solat. Jadi muazzin inilah yang menerima amanah untuk memberitahukan masuknya waktu solat. Dan imam itu adalah penjamin. Itu hadis. Jadi hadis sebelum ini menceritakan orang yang azan itu dicintai Allah. Ya, hadis ini pula orang yang terbaik, maksudnya orang yang diberi, yang dipilih oleh Allah untuk diberikan kebaikan, adalah orang yang menjadi muazzin. Kebaikan datang daripada Allah, dipilih oleh Allah. Adalah orang yang mengambil amanah untuk melakukan daripada azan.
Yang ke-10, para muazzin akan dibangkit pada hari kiamat sebagaimana keadaan mereka sebelum mati, yang mana manusia ketika itu kegelisahan dan ketakutan, sedangkan para muazzin sibuk melaungkan azan. Hadisnya, innal muazzinina mulabbina yakhrujuna min kuburihim yu'adzinu muazzin wa yulabbi al-mulabbi. Sungguhnya para muazzin dan orang yang melaungkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, sibuk dia dunia dengan hal begitu, nanti dibangkitkan dengan hal begitu sebagai seorang muazzin dan sebagai orang mengucapkan daripada talbiyah. Di dalam azan tu macam-macam ada, syahadah ada, takbir ada, tahlil ada, sebaik-baik zikir ada dalam azan. Jadi banyak orang yang kan disunnah menjawab azan. Berapa banyak orang yang mendapat kebaikan setelah mendengar daripada azan. Dia ucapkan tahlil, dia ucapkan takbir. Sebabnya adalah mendengar daripada azan. Jadi sebab itulah kita kena muliakan azan. Muliakan maksudnya apa? Menjawab daripada azan. Itu maksudnya memuliakan, memberikan laluan. Dia bukan wajib, tak wajib, tapi dia ini adalah tanda keimanan ataupun ketakwaan seseorang. Yang ke-11, kelebihan akan datang. Para muazzin pada hari kiamat akan berada di atas longgokan haruman kasturi. Manusia lain memandang dan berharap agar masing-masing berada pada tempat muazzin itu. Para muazzin tidak ditimpa ketakutan dan kedahsyatan hari kiamat. Hadisnya, salasatun ala kuthbani misik warahu qala yaumal qiyamah, zada fi riwayah. 3 golongan manusia di atas longgokan haruman kasturi, ditambah dalam satu riwayat, akan merasa iri hati dan cemburu semua golongan terdahulu dan kemudian. Kan manusia akan dikumpulkan semua, daripada umat terdahulu sampailah umat yang terkemudian, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan cemburu melihat kedudukannya mereka ini. Siapa dia? Yang pertamanya adalah orang yang menunaikan hak Allah dan hamba-Nya. Orang yang menunaikan daripada hak Allah dan hak hamba-Nya. Jadi ini ciri-ciri orang soleh. Siapa itu orang soleh? Dia tunaikan sebaik-baiknya hak Allah, dan dia menunaikan daripada haknya hamba. Berbuat baik, tidak membalas kejahatan, hak jirannya, hak kerabatnya. Itu ciri-ciri orang soleh. Yang kedua, seorang lelaki, amma qauman wa hum bihi radun. Seorang lelaki menjadi imam satu kaum dan kaum itu meridainya. Menjadi imam satu kaum, imam, dia orang senang dengannya. Hadis yang lain kita pernah sebut, antara ciri-ciri solat yang tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang menjadi imam dan orang yang mengikutinya benci pada dia. Sebab apa? Mungkin dia melakukan perkara yang tak baik dalam solat. Seperti apa? Terlampau laju, ataupun terlampau perlahan, tergesa-gesa. Jadi sebab itulah imam tu kena mu'tadil, seimbang. Jadi kalau ada timbul perasaan tak suka, dia termasuk daripada golongan orang yang solatun la tarfa'u fawqa ru'sihim shibran. Jenis-jenis manusia yang solatnya tak akan diangkat oleh Allah walau sejengkal. Dan yang ketiga, seorang lelaki yang melaungkan azan solat 5 waktu sehari semalam. Jadi ini adalah di antara orang yang golongan yang akan mendapatkan berada di atas longgokan kasturi.
Dalam satu hadis lain, 3 kumpulan manusia tersebut tidak akan merasa takut sedikit pun pada hari huru-hara, dan mereka terlepas daripada dihisap. Wah, ini dua ayat lain. Jadi lebih baik lagi mereka tetap beratas menggunakan itu sehingga selesai perkiraan hisap di padang mahsyar. Riwayat Tabrani yang lain, kitab Kabir, menyebutkan sebuah hadis, apa yang aku sebutkan itu telah disebut dan ulang-ulang sebanyak 7 kali. Rasulullah bersabda, tiga golongan inilah yang akan berada atas golongan kasturi. Mereka tidak sedikit orang takut pada kiamat, tidak seperti mana yang lain. Maksudnya Rasulullah sering mengulang-ulang hadis ni. Senangnya baginda dengan keadaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Orang yang menunaikan hak Allah. Jadi kita tunaikan dengan terbaik hak Allah. Dari pergi puasanya, dari segi qiyamul lailnya, dari segi solatnya, dan menunaikan daripada haknya manusia. Jadi mungkin kita tak dapat jadi yang kedua, menjadi imam, dan mungkin kita tak dapat menjadi yang ketiga, iaitu menjadi muazzin, tapi kita boleh menjadi yang pertama. Jadi ada golongan yang diberikan kelebihan. Macam tadi yang Rasulullah sebut, khiyari ibad, hamba yang terpilih. Maksudnya yang dikehendaki oleh Allah untuk berikan kebaikan, untuk menjadi seorang muazzin. Sebab azan tak semua orang boleh azan. Malahan tak disunnah pun mengulang-ulang azan. Jadi itu kelebihan seseorang. Jadi kalau kita tak dapat yang tu, kita boleh ambil yang bahagian yang pertama, yang dicemburui oleh umat terdahulu dan umat terkemudian. Dan ayat lain mengatakan bahawa mereka akan senang dalam keadaan begitu, tak ada hisap. Iaitu lagi cemburu tu, tak ada hisap oleh Allah, terus masuk syurga. Para muazzin yang ikhlas umpama pada syuhada, jasad mereka terpelihara, tidak dimakan ulat. Seorang muazzin, sebagai sana maksud hadis, seorang muazzin yang ikhlas melakukan azan dan iqamah, kedudukannya sama seperti ia mati syahid yang berlumuran darah mengharapkan ganjarannya Allah. Hadis, muazzin muhtasib ka syahid mutasyahid. Muazzin yang benar-benar ikhlas kepada Allah umpama orang yang mati syahid berlumuran darah, dan bila mati jasadnya tidak akan dimakan di dalam kubur. Jadi nak dapat syahid ini, apa syarat syahid? Dia mesti berperang. Perang dengan siapa? Orang kafir. Dan dia mesti mati dalam peperangan itu. Barulah dikatakan sebagai syahid. Jelas. Tapi kalau tidak, jadi susahlah kita nak dapat begitu. Tetapi dibangkitkan seperti para syuhada ada. Siapa dia? Yang mukhlis, ikhlas ketika azan. Jelas. Sebab apa dia sebut mukhlis, ikhlas? Kerana itu perkara yang perlu diperhatikan. Kerana ikhlas ataupun tidak, ia adalah amalan hati. Jadi mungkin saja ada orang yang azan tetapi dia tidak ikhlas, menunjuk-nunjuk, mungkin, tapi dia tak tahu. Waktu Nabi kata Allah, dua orang yang solat, satu diterima, satu tak. Sebab apa? Seorang ikhlas, seorang lagi tak. Dua orang yang solat, takbir, rukuk, sujud, bagi salam, tapi kata Allah satu dia terima. Padahal perbuatan luarannya sama, tapi ditolaknya sebab apa? Dia tak ikhlas. Jadi tak ada siapa yang tahu. Jadi kita yang tahu. Sebab amalan hati, luaran tak ada nampak. Demikianlah ganjaran dikenakan oleh Allah kepada para muazzin, sentiasa menggerakkan manusia dengan solat. Dalam kubur mereka akan dihidupkan dengan pelbagai nikmat, terpelihara tidak akan busuk dimakan ulat. Sebaliknya bagi muazzin tidak ikhlas, tamak dan penipu, mayat mereka dibaham oleh ulat-ulat yang gelojoh di samping menanggung azab Allah. Jadi ikhlas ataupun tidak, perkara itu akan sentiasa datang. Ikhlas lawannya riak.
Kadang-kadang dia ikhlas, kadang-kadang dia riak. Ada yang riak 100%. Ada yang pertengahan, riak dan ikhlas. Dan yang pertengahan, dan yang paling bawah, yang paling tinggi adalah ikhlas semata-mata. Mukhlishina lahuddin, kata Allah. Ikhlas kerana Allah. Jadi yang selamat yang paling atas lah, ikhlas kerana Allah semata-mata. Yang tak selamat langsung adalah yang paling bawah, iaitu dia riak semata-mata, betul-betul kerana manusia. Yang tengah tadi tu campur, dia pun dalam bahaya. Dia pun dalam bahaya. Dia tak boleh kata dia selamat, dia pun dalam bahaya. Maksudnya kadang-kadang dia ikhlas, kadang-kadang dia tidak. Bukanlah dia kata dia selamat, dia pun dalam bahaya. Jadi kalau banyak ikhlasnya, moga-moga amalannya diterima oleh Allah. Tapi kalau banyak, jadi sebab itulah kita ni kalau ibadah, keadaan kita akan jadi begitu. Terkadang datang ikhlas, kadang-kadang datang tidak. Kadang-kadang datang ikhlas, kadang-kadang datang tidak. Jadi apa ni, macam mana nak datangkan ikhlas, sentiasa kita fikirkan akibat dia. Apakah akibat dia? Orang yang ikhlas ini, itulah kunci kepada amalan diterima oleh Allah. Jadi kita berpenat sembahyang, berpenat kita tak mau akibat dia ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kelebihan azan ialah penduduk sekitar akan mendapat keselamatan dan kesejahteraan. Iza uzzina fi qaryatin. Apabila dilakukan azan, maka Allah akan menyelamatkan tempat itu dari azabnya pada hari tersebut. Diselamatkan oleh Allah daripada azabnya pada hari tersebut. Dalam hadis yang lain, muka surah 18, qala Rasulullah ayyuma qaumun nudiya fihim bil azan sabahan. Apabila dilakukan azan subuh pada suatu tempat, maka penduduk di situ akan dapat kesejahteraan dari Allah hingga ke petang. Apabila dia lakukan azan pada waktu asar, maka tersebut akan mendapat kesejahteraan dan keselamatan daripada Allah hingga pada waktu aman daripada azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Atau kelebihan azan lagi adalah man sami'a muazzin, siapa yang mendengar azan dan menjawab seperti mana sebelum muazzin, maka dia akan dapat pahala seperti pahala diperoleh oleh muazzin itu. Ini kelebihan bagi orang yang mendengar. Jadi kalau kita tak dapat ambil bahagian sebagai orang yang azan, ada juga rahmat Allah tu luas bagi orang yang mendengar azan. Jadi kita duduk di Seremban ni lah, di Senawang ni, mustahil dia tak dengar azan. Mustahil. Kalau masjid ni terlupalah nak azan, ataupun mikrofon dia matilah tak nak azan, kita akan dengar azan daripada tempat lain. Sebab dekat-dekat sebenarnya. Dekatnya maksudnya luasnya, jangan seseorang itu menguzur kata tak sampai kepada dia ingatan daripada Allah. Dia tak ada keuzuran di hadapan Allah mengatakan bahawa seruan daripada Allah tu tak sampai. Adakah dia tahu bahawa azan itu mengajak kepada solat? Orang kafir pun tahu. Orang kafir pun tahu. Hari Jumaat tengah hari pergi mana? Pergi sembahyang. Orang kafir pun tahu. Banyak kita dengar orang kafir yang memberikan ruang kepada orang Islam di bawahnya untuk pergi solat Jumaat. Yang lain boleh dilewat-lewatkan, dia sendiri tahu. Jadi maksudnya pemberitahuan itu dah meluas. Jadi begitu juga dengan azan. Jelas? Jadi kalau kita tak ada alasan untuk tidak mendapat daripada kebaikan daripada Allah. Wa hadainahun najdain. Kami tunjuk dua jalan. Maksudnya jalan yang baik, jalan yang buruk. Jadi kalau ditanya orang yang jerit-jerit ni sebut Allah Akbar ni apa? Oh, itu azan mengajak kepada sembahyang. Berarti kebaikan telah sampai kepada dia.
amanah telah sampai kepada dia. Jadi tidak ada keuzuran di hadapan Allah bahawa tak sampai kepada dia. Tak terbuka hati, itu adalah tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Kerana syaitan mengatakan nanti, tangguhkan dulu, berilah alasan kata apa, tak terbuka hati. Tak ada. Itu tipu daya syaitan. Kerana dah sampai, tak ada benda yang menghalang. Jadi kata seru tak, itu alasan-alasan yang banyak dicerita. Seru tak sampai, tak terbuka hati. Itulah di antara tanda-tanda adalah menangguhkan ibadah. Tapi di sisi Allah tak ada terima. Sebab apa? Dari segi logik para ulama kata, bagaimana makanan dan minuman yang baik dia boleh ambil, dia boleh pilih. Dia tak memilih untuk mengambil daripada minuman yang buruk, yang rosak. Padahal dia tahu, ini minuman yang baik, ini minuman yang tak baik. Dia tak akan minum air minyak wangi ni. Dia tak akan minum, dia akan minum air walaupun wangi. Tapi kerana dia tahu benda tu boleh jadikan mudarat, dia akan pilih air yang baik. Sebab apa? Diberikan oleh Allah akal fikiran. Sebab tu dipanggil salah satu wajib semayang ni siapa? Mumayyiz. Mumayyiz berakal. Dia boleh beza. Apa tanda mumayyiz? Apa syarat dia? Dia boleh memahami percakapan. Dia faham, ni air boleh minum, ni air tak boleh minum, dia ambil, dia minum. Tapi kalau dia tetap ambil yang tak boleh minum, dia bukan mumayyiz. Dia bukan mumayyiz. Sebab tu orang gila, orang yang orang yang tidur, orang yang pengsan, dia tak mumayyiz lah. Kita cakap orang pengsan, dia tak beri respon. Cakap dengan orang yang tidur. Tapi bila dia berjaga, dia dikira sebagai mumayyiz. Jadi begitulah. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang menjawab azan dapatlah pahala. Selain daripada itu, terdapat tegahan bagi siapa mendengar azan kemudian keluar daripada masjid. Mereka dikira sebagai munafik, melainkan keuzuran. Dah duduk dalam masjid dah, dengar ada azan, tiba-tiba dia keluar, itu ciri orang munafik. Melainkan dia ada sebab. Dalam hadis yang lain, itu sebut hadis sama. Siapa yang mendengar azan sedangkan dia dalam masjid lalu dia keluar tanpa tujuan tertentu, tidak mau kembali ke masjid, sungguhnya dia adalah seorang yang munafik. Baik, kelebihan menjawab azan. Muka surat 21. Tadi itu kelebihan pada muazzin. Sekarang ni kelebihan kepada orang yang menjawab pula. Jadi kita ni dah tahu, kita dah tahu, cuma kita nak tahu apa kelebihan dia. Kerana dalam Quran pun menggunakan istilah ni kan, kaedah ni, targhib, maksudnya menentangkan semangat. Bila kita tahu, maka dia akan lebih dalam Quran pun ada tarhib, menakut-nakutkan dengan azab. Dalam azabnya neraka tu macam mana bagi orang yang menipu, bagi orang yang mengumpat. Jadi supaya dia meninggalkan. Dan dalam mengajak ini dipanggil sebagai tarhib. Baik, lihat terjemahan. Hadis ni panjang. Daripada Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, apabila muazzin mengucapkan Allahu Akbar, dari Rasulullah ajar satu persatu. Lalu jawablah Allahu Akbar. Kemudian apabila muazzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, lalu jawablah asyhadu an la ilaha illallah. Apabila muazzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawablah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini talqin. Ini berpanggil kaedah talqin. Muazzin sebut, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Muazzin syahadah, kita pun ikut, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Tapi bila hayya 'alas solat dan hayya 'alal falah, dia jadi lain kan. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kerana ini lebih, la haula tu maksudnya apa? Dia hauqalah kan. Kan kata Rasulullah, kalau jawab hayya 'alas solat, jawablah la haula wala sampai habis. Kalau hayya 'alal falah pun jawab juga la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim sampai habis. Kerana apa kata para ulama adalah kerana dia lebih kepada pergerakan menuju ke solat. Marilah menuju kepada solat. Jadi bila dituju kepada solat tu, marilah menuju kepada apa? Hayya 'alal falah, kepada apa? Kejayaan. Jadi maksudnya orang yang jaga solatnya, dia akan menuju kepada kejayaan dunia dan akhirat. Tapi kalau orang yang tak jaga solatnya, dia melambatkan kejayaannya di dunia dan akhirat. Lepas tu siapa yang mendirikan solat, salah satu ciri orang yang mendirikan solat, kita sebut orang yang khusyuk dalam sembahyang, orang yang buat qabliyah, ba'diyah, orang yang menjaga sunat-sunat sembahyang. Antara sunat sebelum sembahyang apa dia? Azan dan iqamah. Antara sunnahnya azan apa? Menjawab azan. Jadi ini ciri-ciri orang yang mendirikan solat. Jadi dia perlukan pada pergerakan. Jadi kena ingatlah, yang bergerak ini, yang menggerakkan ini adalah Allah. La haula, tiada daya, wala quwwata, tiada upaya kan, kita yang terjemah gitu. Tapi ada ulama dia memperincikan, la haula tu maksudnya yang mengubah daripada maksiat kepada taat. Wala quwwata, mengubah daripada ketaatan kepada yang keadaan lebih taat lagi. Sebelum ni mungkin dia tak solat, sekarang ni dah solat. Siapa yang mengubahnya? Allah. Siapa memberi kekuasaan untuk berubah? Allah. Siapa yang menggerakkan dia? Allah. Semuanya Allah. Takdir baik dan buruk adalah daripada Allah. Jadi la haula tu mengubah. Mengubah, haula tu ubah. Daripada keburukan kepada kebaikan adalah Allah. Tapi yang mengubah daripada kebaikan kepada lebih baik. Mungkin sebelum ni dia solat di akhir waktu, sekarang ni dah solat di tengah waktu. Lepas ni dia solat di awal waktu pula. Siapa yang ubahnya? Allah. Baik kepada lebih baik kan? Itu maksud kuwata. Jadi beringatlah, bukannya kita, dia adalah Allah. La haula wala quwwata. Ini dipanggil sebagai hauqalah, singkatan. Tahlil singkatan kepada la ilaha illallah. Hauqalah singkatan kepada la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi ulama dia amal benda ni, dibaca satu hari 100 kali hauqalah. Baca 100 kali. Antara zikir yang boleh siapa yang mahu dimurahkan rezekinya. Bacalah daripada la haula wala quwwata illa billahil azim, minimalnya satu hari 100 kali. Kemudian tu balik pada talqin balik. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi secara tidak langsung kita telah menyebut takbir, kita telah bersyahadah, menyebut nama makhluk yang paling baik, menyebut zikir yang paling afdal, la ilaha illallah. Jadi segala kalimat terbaik ada di situ. Kata Nabi SAW, sekiranya segala jawapan itu lahir daripada seorang ikhlas kerana Allah, dia akan masuk syurga. Jadi ikhlas kerana Allah. Rasulullah menggunakan kalimah dakhala jannah. Jadi azan itu membentuknya. Azan tadi tu, dia menjawab azan itu membentuknya ke arah kebaikan. Maka sebab itulah kadar seseorang itu, dia boleh muhasabah diri dia, bagaimana ketakwaannya. Lihat ketika azan dia macam mana. Kalau ketika azan
dia berhenti, dia menjawab azan dan dia mempersiapkan diri dia untuk solat, itu daripada golongan orang yang dicintai oleh Allah. Dan kata Nabi SAW, pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu a'mal ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, para sahabat ni disuka benda-benda macam ni. Dan banyak daripada orang Islam pun begitu juga. Begitu juga. Ditanya, wahai Rasulullah, apakah amalan disukai oleh Allah? Kata Nabi SAW, as-salatu liwaktiha, sembahyang di awal waktu. Kata para ulama, dalam memperincikan sembahyang awal waktu ni berapa lama, yang masuk dalam golongan orang dicintai oleh Allah, iaitu orang yang dengar azan, dia terus siap-siap untuk solat. Siap-siap tu macam mana? Dia masuk tandas, seimbang lah. Dia masuk tandas, dia buang air, dia bersihkan, dia istinja. Tak laju, tak perlahan. Tak laju, tak perlahan. Tandas, dia buang air, kemudian tu dia wudu, dia pakai baju, dia qobliyah, dia sembahyang fardu, dia ba'diyah. Habis saja itu dikira sebagai waktu yang orang yang sembahyang di awal waktu. Kata ulama kurang lebih 25 minit atau 30 minit. Jadi tadi itu kita sembahyang tu memang dah termasuklah dalam golongan yang sembahyang di awal waktu. Jadi itu golongan yang dicintai oleh Allah. Bagaimana pula kalau orang yang belum azan lagi dia dah ada tempat solat? Pun ada juga seperti itu. Moga-moga kita termasuklah dalam golongan tu malam ni. Sekarang belum azan lagi, kita menunggu. Jadi lebih baik lagi keadaan, maka lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih lagi daripada orang yang, dan ini banyaknya golongan orang yang diangkat kedudukan oleh Allah. Dalam hadis yang lain kita pernah baca, selagi mana kita dalam keadaan berwuduk, itu semua dalam keadaan berwuduk. Kalau terbatal, pergi wuduk, duduk lagi, berwuduk, menunggu untuk solat. Sekarang ni kita berwuduk, menunggu untuk solat. Kita ikat diri kita dengan wuduk dan menunggu untuk solat dalam keadaan majlis ilmu. Ikatan-ikatan ini diberi pahala. Kita nunggu untuk apa? Untuk solat. Dilewatkan semayang tu. Katakan majlis malam ni kita habis pukul 10, InsyaAllah sampai pukul 10 kita ditulis sebagai orang yang solat. Orang yang solat. Jadi itu yang dikatakan sebagai nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam hadis, ikat dengan wuduk dan dengan menunggu kepada solat. Jadi kalau orang tu bangun malam, qiyamul lail, menunggu untuk subuh begitu, hari Jumaat begitu, antara maghrib dengan isyak begitu, datang awal tadi sebelum maghrib pun begitu, dengar azan dia jawab azan. Itu dikira sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama, orang yang dicintai oleh Allah itu dia punya termasuk daripada golongan orang yang akan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suka. Jadi kita meninggalkan hawa nafsu, kita meninggal, boleh aja semayang di akhir waktu, semayang di pertengahan waktu, tapi tak kita berusaha juga. Kita dah tahu, mari kita usaha untuk semayang di awal waktu. An Abi Hurairah, faqama Bilal yunadi. Pada satu hari kami berada bersama Rasulullah, Bilal bangun menangkap azan yang selesai, kemudian Rasulullah bersabda, siapa yang menjawab seperti disebut oleh Bilal, semuanya akan masuk syurga. Hadis yang sama. Dan sebuah hadis yang lain, siapa mengucapkan sebagaimana ucapannya azannya dan bersyahadah, seperti itu, maka akan masuk syurga. Yang kedua, Rasulullah beri khabar gembira dan keampunan bagi siapa menjawab seruan azan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna rasuluh. Yang ini lafaz dia, raditu billahi rabba
wa bil islami dina Muhammadin nabiyyan wa rasula, maka dia akan diampunkan dosanya oleh Allah walau sebanyak buih di lautan. Jadi ketika lepas habis syahadah, jadi hadis ni dia tak berapa lengkap. Ada hadis yang lain menyebutkan begitu. Siapa yang menyebutkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, setelah selesai daripada syahadah dalam sembahyang, dalam apa? Dalam azan. Asyhadu an la ilaha illallah, kita menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sambung raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, diampunkan oleh Allah dosanya walau sebanyak buih di lautan. Dalam azan itu pun ada keampunan yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu diantara kelebihan yang disediakan oleh Allah bagi orang yang azan. Yang ketiga, antara kelebihan menjawab azan ialah mendapat syafaat pada hari kiamat. Syafaat ini dicapai sekiranya seorang itu menjawab azan dan berselawat kepada Rasulullah SAW dan memohon wasilah. Jadi ini semua alat ni kita ada. Dan hanya daripada syafaat azan itu dengan selawat dan minta wasilah kepada Rasulullah. Hal ini berdasarkan hadis tu ajak panggil, iza sami'tu muazzin usaha 24, jika kamu mendengar suara azan, maka jawablah seperti mana disebut oleh muazzin. Jawablah Allah akbar, Allah akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian berselawatlah kepadaku. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kemudian mintalah wasilah perantara, kerana sungguhnya wasilah itu hanya layak bagi seorang sahaja. Wasilah ni apa? Doa yang ada dalam azan tu. Doa ada dalam azan tu. Doa lepas azan tu, itulah wasilahnya. Jadi kita biasa amal dua ni, iaitu kita biasa menjawab azan dan kita biasa berdoa lepas azan. Tapi kita tak mengamalkan satu sunnah lagi, iaitu berselawat ke atas Nabi setelah daripada azan dan sebelum daripada doa. Jelas. Jadi kaedah dia adalah bila kita dengar muazzin sebut la ilaha illallah, kita pun jawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu sambung Allahumma rabba hazihi da' sampai habis. Dapatlah tiga-tiga tu. Rasulullah jamin siapa yang buat tiga-tiga ini, dia mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang dia bukan wajib, tapi inilah jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang wal aqibatul lil muttaqin, akibat yang baik adalah bagi orang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang memuliakan daripada syiar, dan azan, menjawab azan itu adalah bahagian daripada syiar, menunjukkan kebesaran Islam, kelainan Islam itu azan, kemuliaan Islam itu menuju kepada Allah. Jadi kalau dia sibuk dengan halnya dunia, apatah lagi dengan kelalaiannya, maka lihat rumah kita macam mana. Waktu azan tu macam mana. Jadi kita muliakan keluarga kita, ahli rumahnya kita, anak-anaknya kita, suaminya kita, isterinya kita. Jadi dia perlukan kepada kesabaran, tarbiyah, peringatan. Mungkin hari ini buat, besok ingatkan, mungkin lepas tu dia akan buat lagi, ingatkan. Jadi menjadilah rumah itu daripada rumah yang bertakwa. Kerana apa? Memuliakan daripada azan. Jadi di situ boleh diukur. Jelas. Dan termasuk dari kalangan mereka mendapat syafaat Rasulullah adalah siapa yang membaca doa selepas azan, Allahumma rabba hazihi da'tamah sampai habis.
Dalam hadis yang lain, Abi Darda menyebutkan, selepas mendengar azan tu, lalu baginda berkata, "Ya Allah Tuanku yang telah mensyaratkan suruhan azan, berselawatlah kepada Nabi Muhammad SAW dan kurnia wasilah untuknya di hari kiamat." Siapa yang buat demikian sehingga didengari oleh mereka hampir dengannya? Siapa yang berbuat demikian, bila azan wajib ke atasnya syafaat Nabi Muhammad SAW. Sebab apa diminta pada Rasulullah, kita minta kepada Allah kan? Berilah kepada Nabi Muhammad, itu adalah wasilah wal fadilah, dan keutamaan untuk beri syafaat. Jadi bila kita minta kepada Allah, kan di antara, kita pernah sebut sebelum ni, antara waktu yang mustajab itu adalah doa di antara azan dan iqamah. Lepas daripada azan itu kita doa minta kepada Allah. Doa ini Rasulullah sendiri ajar. Berilah kepada Nabi Muhammad itu wasilah, maka orang yang minta itu, maka dia berhaklah mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Habis saja doa itu, habis saja doa azan, sunnah kita doa apa pun, sunnah, kerana disuruh oleh Nabi SAW. Doa bainal azan wal iqamah, doa lepas azan dan sebelum iqamah itu mustajab. Kata Rasulullah, fad'uhu biha, maka hendaklah kamu berdoa padanya. Maka para ulama, orang-orang soleh, mereka mengambil kesempatan pada waktu itu untuk mendoakan khusus kepada atas dan bawah. Atas siapa? Orang tua. Rabbi firli wa idayya, Rabbi firli wa idayya, Rabbi firli wa idayya, Rabbi firli wa idayya, Rabbi firli wa idayya 5 kali. Dan tutup dengan doa yang Allah ajar, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa siapa? Atas, kedua orang tua. Dan doa yang bawah pula, doa kepada anak-anak pula. Allah, kalau yang para ulama ajar, Allahumma barik lana fi zurriyatina wa la tadurruhum. Moga-moga Allah memberkati zuriyatina, dan janganlah mendatangkan kemudaratan mereka. Allahumma barik lana fi zurriyatina wa la tadurruhum wafiqna wafiqhum li ta'atika, dan berilah taufik kepada kami dan kepada anak kami untuk bertakwa, menjalankan ketaatan kepada-Mu. Jadi para ulama khusus yang Rasulullah kata doa antara azan dan iqamah ini mustajab adalah lepas habis doa azan, doa untuk kedua orang tua dan doa untuk zuriat. Jadi kata Allah, wal hiknah bis solihin. Jadi dapat selawat lepas azan, kerana tu dapat pula persyafaat daripada Nabi SAW. Kemudian tu waktu yang dimustajabkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insya-Allah pada pengajian akan datang kita akan sambung pada muka 26, nombor yang 4. Ini yang kita sebut tadi tu, iaitu doanya akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina. Allahumma rabbana atina, rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina, Allahumma rizqna mutaba'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran batinan birahmatika. Alhamdulillahirabbil alamin. Tasbih kafarah setelah subhanahu wa ta'ala.